Okey, mungkin ada yang tak kenal lagi kot. Jadi saya kenal ringkas-ringkas yang mana saya kenal lah. Nama-nama pendek ke, maaf tu tak ada nama panjang. Okey, yang moderator kita di sebelah ujung sana tu Dr. Muhammad Aswan Bintang Giling, mahasiswa tahun tiga perubatan Universiti Tonto. Jarang jumpa. Okey, asal daripada Sabah. Okey, yang di tengah Ustaz Muhammad Firdaus bin Syahrudin, mahasiswa bekas mahasiswa Universiti Tonto, dan sekarang belajar master lah. Sekarang di sebelah kanan sekali, ni mesti semua dah kenal lah. Okey, siapa yang biasa beli tiket kenal lah. Okey, okey, nama Dr. Ahmad bin Samhan. Dr. Ahmad Samhan bin Awang. Okey, mahasiswa perubatan tahun Alhamdulillah tahun 6 dan sudah berkahwin. Okey, sudah berkahwin, bukan sedang berkahwin, sudah berkahwin. Okey, jadi akan membuang masa, saya menyerahkan forum ini, pentas ini kepada moderator kita dan seterusnya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa khabar semua warga Tonto? Semua sihat tak? Okey, alhamdulillah. Okey, baik, insyaAllah malam ni kita akan bagi dia santai lah kan. Jangan jadi serius sangat, insyaAllah. Jadi apa-apa pun alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Okey, baik, alhamdulillah. Pertama sekali sama-sama kita panjatkan rasa syukur. Kita rapatkan tinggi-tinggi terima kasih ataupun rasa rasa gembira ataupun rasa syukur yang amat pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah menghimpunkan kita pada malam ini. Hadirin sekalian, malam ni kalau antum perasan, malam ni boleh jadi malam yang sangat indah buat kita semua. Kenapa? Kerana malam ini kita boleh melihat keluarga Tonto sedang bersama dalam satu majlis di dalam dewan ni. Jadi ni kiranya satu sejarah yang indah buat kita semua, satu keluarga di Tonto ni. Baik, alhamdulillah. Jadi kalau boleh, untuk mengekalkan keindahan pada malam ini, ataupun kita jadikan malam ini sebagai satu pemula untuk kita meneruskan lagi aktiviti-aktiviti keluarga kita lepas ni. Kalau boleh kita datanglah dengan niat yang betul. Okey, kiranya saya mengajak diri saya kepada hadirin sekalian serta kepada ahli panel sendiri untuk sama-sama kita tajdid niat kita. Nak ulang balik apa yang MC bagi tahu tadi. Kita semua sama-sama tajdid niat. Kalau boleh, kalau datang niat yang tak baik dalam diri kita, dalam majlis ni, kita terus tukar. Kita mahukan sesuatu yang baik daripada majlis ni. Kita tidak mahu keluar dalam keadaan adanya sangka buruk, adanya perasaan yang tidak senang, tidak puas hati. Boleh? InsyaAllah, siapa yang hatinya menginginkan kebaikan itu, confirm Allah akan bagi kan? Okay, so kita sama-sama tajdid niat. Ambil 10 saat untuk kita sama-sama beristighfar.
Okey, baik. Kita pergi kepada wacana yang kita nanti-nantikan ini. Jadi, sebelum kita mula, insya-Allah saya akan bagi tahu secara umum bagaimana perjalanan sepanjang wacana ni. Kita akan ada 4 round. Okey, ada 4 round. Round yang pertama, kita akan buka kepada ahli panel untuk membincangkan perihal isu fitnah. Okey. Kemudian round yang kedua, kita akan buka kepada kedua-dua ahli panel kita untuk membicarakan apa-apa pembawakan yang nak dibincangkan dalam ruang tu. Faham kan? Kemudian round yang ketiga, ni round yang sangat-sangat dinanti-nantikan. Cik. Agak-agak round apa? Ayolah. Round 3 ni akan ada soal jawab lah untuk antum semua. Kita meraihkan hak bersuara. Gitu. Kita meraihkan antum punya persoalan nanti pada round ketiga ni. Cuma nak ingatkan awal-awal, antum semua diberikan hak untuk bertanya, tapi dengan syarat. Dengan syarat soalan tu mestilah ringkas, padat. Okey, tak payah nak mukadimah panjang-panjang sangat. Boleh? Kemudian jangan ada soalan yang menimbulkan provokasi ataupun yang menghentam mana-mana individu. Macam tu lah. Faham kan? Kita selaku mahasiswa yang boleh berfikir dan ada akhlak. Lagi-lagi kita ni umat Islam. Jadi kita jadikan diskusi kita pada malam ini, yang kita mengharapkan keindahannya menjadi diskusi yang penuh dengan akhlak lah. Boleh? Okey, insya-Allah. Kemudian round yang keempat, ni round keempat ataupun round yang terakhir, konklusi ataupun khulasah daripada ahli panel sendiri. Okey, baik. Sebelum kita start dengan round yang pertama, anda nak baca satu ayat Quran dalam surah Al-Ahzab, ayat, kalau tak silap, ayat ke-70 dan 71. Kita sama-sama hayati ataupun fahami ayat ni. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maksud daripada ayat tu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Nescaya Allah akan memperbaiki amalan kamu dan akan mengampunkan dosa kamu. Dan siapa yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dialah yang akan mendapat kemenangan yang agung. Baik, kita terus kepada round yang pertama. Kan saya jadi panel pula. Okey, boleh. Okey, untuk round yang pertama ni berkenaan isu fitnah. Rasanya umum dah mengetahui ada satu status yang dicetuskan pada 24 November rasanya. Anda tak berapa ingat? Okey, jadi pada malam ini wacana kita akan membahaskan ataupun akan membincangkan dan menjelaskan apa sebenarnya di sebalik status tu, ataupun sesuai dengan tajuk yang kita ada pada malam ini, apa yang berlaku di Tonto dan bagaimana resolusinya. Okey, jelas kan? Okey, baik, tanpa membuang masa, saya terus pass mic ni dekat panel kita yang pertama, Ustaz Firdaus Syahruddin. Pada tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Terima kasih. Mana sangkut-sangkut ni? Okay, terima kasih kepada pengurusi majlis Muhammad Aswad. Dan seterusnya yang anak segani dan anak sayangi kerana Allah, ahli panel yang kedua Dr. Ahmad Samhan bin Awang. Dan seterusnya kepada seluruh para sahabat sahabiah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali marilah kita sama-sama merafakkan rasa syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita peluang, Allah taala telah memberikan kita hidayah dan inayah Allah, sehinggalah kita dapat hadir berkumpul dalam majlis ini untuk sama-sama seperti mana yang moderator cakapkan. Dalam moderator tak? Pengurusi majlis kan? Sama lah tu. Moderator sebutkan apa? Supaya hari ini kita lapangkan dada kita. Kita sama-sama. Tak jadi pula dah. Baik. Jadi kita datang hari ini untuk kita sama-sama lapangkan dada kita, supaya kita niat sungguh doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini minta Allah Ta'ala berikan kebenaran. Tak kira kebenaran di pihak yang mana. Dan hari ini kita bukan nak cari siapa menang siapa kalah. Kita tak nak cari siapa menang siapa kalah. Untuk cari siapa menang siapa kalah, tentulah Abang Mat kita menang. Pasal di sini sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi insya-Allah sebelum anak-anak pergi, kita membincangkan untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Perkara tak jadi pula. Okey, baik. Allah Allah. Nama balik jangan. Baik. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian, jadi sebelum kita pergi selebih lanjutnya, insya-Allah anak akan ceritakan kenapa status itu ditimbulkan. Pasti ramai yang tertanya-tanya. Dah satu lagi, siapa dah cabar Alium tu? Tak siapa cabar Alium tak? Tiba-tiba keluar status. Baik, pertama sekali cabar Alium tu anak lah. Baik, itu pertama. Yang keduanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya ialah kenapa anak cetuskan? Sebab kita dengar-dengar ada yang kata, apa ni, dah 4 tahun punya cerita ni, kenapa tiba pula ni? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, perkara pertama sekali kita kena tahu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, la ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan, ila akhir ayat. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ciri-ciri orang yang beriman adalah ruhama'u bainahum, saling kasih mengasihi di antara satu sama lain. Tetapi kita tak boleh menafikan bahawasanya di kalangan kita pasti akan ada perselisihan faham. Maka Allah Subhanahu wa taala pesanlah kepada kita, boleh je nak berselisih, nak berikhtilaf, tak ada masalah. Tapi yang paling penting apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Tak, kita hari ni kita buat cara baik, kita berdiskusi dengan cara yang baik, kita berbincang dengan cara yang baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkara yang perlu kita fahami adalah status Syabab Alium itu yang menunjukkan kepada 3 perkara. Itu kisah benar, yang mana ada 2 orang pelajar daripada kalangan pelajar medik Mesir sendiri pada masa itu datang berjumpa dengan anak. Selepas dia dapat dengar berita itu dan cerita itu, lalu dia datang jumpa dengan anak dan dia cerita kepada anak 3 perkara tu lah. Dan semua maklum aku berkaitan dengan 3 perkara tu. Kena ulang juga. Baik. Anak pun sebab itu status. Jadi anak ingat yang mana anak ingat je. Baik. Yang perkara pertama diceritakan kepada anak ialah Allahumma shalli ala Muhammad, iaitu pihak DPMT. Pihak DPMT menggunakan polis untuk serbu markas medik Mesir. Itu yang pertama. Yang kedua, pihak DPMT menggunakan polis untuk tangkap pimpinan medik Mesir.
Yang ketiga adalah berkaitan dengan mesej. Berkaitan dengan mesej yang anda dah tanya kepada Tuhan itu sendiri, dan anda dah minta kebenaran kepada dia untuk anda sebut nama dia kat dalam. Jadi anda sebut terulah. Yang menghantar mesej itu adalah Ustaz Amin Zainal Abidin. Ustaz Amin Zainal Abidin. Lalu Ustaz Amin ni bila anda tanya dia berkaitan dengan isu mesej ni, lalu Ustaz Amin kata dia tersilap hantar sebenarnya. Dia nak hantar kepada Ustaz Alung Zahidi yang ada kat belakang tu. Ada sandar kat pintu tu, handsome orang kan? Tak. Dia nak hantar kepada Ustaz Alung Zahidi, tetapi takdir Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke Puan Siti. Tak, mesej tu tersampai ke Puan Siti. Dan anak tanya apakah isi kandung mesej tu? Dan dia membenarkan anak untuk bagi tahu. Jadi anak bagi tahu. Dia kata isi kandung dalam mesej tu ginilah lebih kurang. Tak angkat pula telefon mangkuk ayun ni. Lebih kurang itulah. Baik. Itu. Yang itu saja. Anak tanya balik Ustaz Amin, itu juga. Ada tak Ustaz Amin tambah-tambah lagi? Kau ada sebut pasal perempuan tua ke? Ada sebut pasal jahat ke, nak tampar ke, ada tak? Ustaz Amin kata, anak waras lagi waktu tu, dia kata dalam mesej anak tu dia siap buat. Wallahi dia kata, dia hanya sebut mangkuk ayam tu je. Sebut mangkuk ayam tu je. Tapi tak dinafikan perkara tu salah nak. Tak kira lah siapa-siapa pun kalau buat benda tu dikira salah. Cumanya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, supaya anak tak nak ditumpuk tambahkan. Satu lagi yang perlu faham, anak tanya Ustaz Amin. Ustaz Amin kata apa? Selepas itu Ustaz Amin hantar mesej minta maaf. Ustaz Amin hantar mesej minta maaf. Jadi anak nak sebut, setiap manusia tak lari daripada kesalahan. Tambah-tambah dalam keadaan isu yang genting, dalam keadaan rasa marah, perkara kadang-kadang kita buat satu kesalahan, maka minta maaf itu adalah jalan yang terbaik. Lalu Ustaz Amin kata dia dah pun hantar mesej minta maaf kepada Puan Siti. Baik, itu berkaitan dengan mesej itulah. Jadi itulah yang anak utarakan 3 perkara itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, isu 4 tahun, kenapa anak bangkitkan balik tiba-tiba je ni? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, perkara yang kita perlu faham, bila mana perkara yang disebarkan adalah satu berita yang tidak benar dan palsu, maka mesti kena ada orang yang membersihkannya. Dan anak yakin sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian biasa dengar kisah cerita ifki, bagaimana Sayyidatina Aisyah difitnah oleh orang Arab pada ketika itu. Dan ketika itu fitnah itu tersebar di masyarakat Arab, maka cerita yang tidak betul itu tersebar. Lalu sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, nak kata pentingnya kita bersihkan masalah yang tak berita palsu ini, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran membersihkan fitnah Sayyidatina Aisyah. Dan sehingga hari ini kita dapat baca ayat tu, dan sampai hari ini sampai berita fitnah tu kepada kita. Nak cerita je, cerita yang tak betul mesti dibenarkan. Semua orang mesti mengetahui kebenaran itu. Kalau tidak, kepalsuan itu akan menjadi sampai bila-bila, kebenaran tak ada siapa yang tahu. Maka siapakah pejuang kebenaran itu? Maka tampillah Syabat Al-Yawm untuk menjadi pejuang kebenaran tersebut. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, oleh kerana itulah anda merasakan satu tanggungjawab. Sebab apa? Sebab 2 orang budak tu dicerita kat anak, dan berita palsu tu sampai kepada anak, lalu menjadi tanggungjawab anak. Soalnya kenapa Ustaz tak cakap masa Ustaz jadi pengurusi? Masa anak jadi pengurusi, masa tu anak dalam keadaan tak kuat lagi. Sebab anak ada status sebagai pengurusi, dan anak kena jaga sebagai status anak. Dan anak tak ada bukti yang kukuh lagi. Sebab 2 orang dia cerita dengan anak. Anak tak tahu betul letak dan sebagainya. Maka pada hari ni, pada tahun ni, sebab cerita ni sahabat-sahabat, walaupun 4 tahun yang lalu berlaku, tetapi 3 generasi diceritakan. Cuma versi dia lain-lain. Ada yang versi yang disebut bahasa Gari, ada yang tak sebut. Ada versi yang sebut ada 3 orang ataupun 4 orang daripada pelajar DPNT datang tarik maksambahan. Ada juga versi tu. Jadi versi yang berbeza, tetapi tak lari daripada 3 perkara tadi. Boleh faham Versi yang berbeza tapi tak lari daripada perkara tadi. Dan anak yakinlah yang dekat sini pun ada dengar cerita tu. Jadi terungkai sudahlah kenapa anak timbulkan. Jadi itulah kenapa anak timbulkan, sebab anak-anak semua mengetahui kebenarannya,
Dan lepas ni kita dah tak berlaku dah perkara tu. Sebab perkara yang palsu bila disebar-sebarkan, bayangkan kalau sampailah ke bila-bila yang dapat dosa adalah pemula cerita. Innamal mu'minuna ikhwan fa aslihu baina akhawaykum. Sahabat-sahabat, sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Setiap orang yang beriman, dia akan berusaha untuk pastikan saudara dia tak masuk dalam neraka di akhirat nanti. Maka itu tanggungjawab anda sebagai orang yang beriman kepada Al-Quran dan hadis, kepada Allah dan Rasul. Maka dengan rasa kasih dan sayang anda, supaya tidak ada saudara se-Islam anda masuk ke dalam neraka dalam keadaan anda mampu untuk mengawalnya, ataupun anda mampu untuk membanderasnya. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, anda tak nak sambung panjang lagi, sebab diberi 40 minit anda akan berdiskusi dengan Abang Mat. Boleh anda panggil Abang Mat? Mesra kira Abang Mat. Jadi anda serahkan kepada Abang Mat untuk menceritakan 3 perkara itu betul ke tak, dan betulkah diceritakan. Dan apa-apa yang Abang Mat nak cerita, dalam silakan kepada Abang Mat lah. Bismillah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertama sekali terima kasih kepada moderator Aswan selaku moderator pada wacana pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada pertama sekali kepada pihak Anjur untuk mengadakan wacana pada malam ini di tempat yang agak keren bagi apa mak di Lazada Jadi ini kali pertama lah orang rasa menjejak kaki di tempat ni. Tak silap awak pun ramai juga mungkin saya nasib Muhammad yang kali pertama menjejak kaki ke tempat ni. Kerana ada masa first sekali masa PES sama Sina buat dinner kat sini. Dan Alhamdulillah pihak pengajian telah sediakan satu tempat yang besar, tetapi masih lagi tak dapat menampung semua pendengar yang pada malam ni, yang hadir pada hari ini, dan terpaksa berdiri di belakang yang terpaksa dekat lantai. Jadi mohon maaf lah. Dan yang saya hormati, yang saya sayangi, pejuang kebenaran kita, Ustaz Firdaus, selaku ahli panel yang pertama, dan terusnya kepada ikhwah dan akhwat di Tonton maupun ada di muhafazah lain kalau ada, untuk hadir pada malam ini di wacana ini. Jadi Alhamdulillah, bila lihat penonton-penonton pada malam ni, yang hadirin dan hadirat yang datang malam ni, nampak sungguh meriah daripada semua lapisan tahun, dari tahun 1 sampai tahun 6, dan juga ada dari semua kursus, pada kursus medik, dentis dan juga firasat. Jadi suatu keindahan yang dapat kita rasai dan kepuasan yang kita dapat rasai pada malam ini. Jadi insyaAllah untuk round yang pertama ni adalah berkenaan dengan isu fitnah tu. Jadi mungkin daripada yang sebelum abang nak pergi ke isu fitnah tu, abang akan explain dulu, terangkan dulu. Abang hadir sebagai panel kedua malam ni adalah sebagai kapasiti, sebagai individu, tidak mewakili mana-mana organisasi, sama ada Medik Mesir, kerana tak pegang jawatan dah pada Medik Mesir, dan juga tidak juga mewakili Ikram kerana tidak ada jawatan juga, dan bukan pengerusi Ikram, sama ada Ikram Mesir atau Ikram Tonton. Jadi sebagai individu, sebagai saksi untuk kejadian yang telah berlaku pada 4-5 tahun lepas. Jadi amat datang malam ni untuk supaya tujuannya tidak ada lagi banyak versi
yang akan disampaikan ke generasi, yang akan disampaikan ke yang akan yang tidak ada lagi banyak versi yang sampai ke generasi seterusnya. Kerana umat dah masuk tahun akhir dan umat yang bukan saksi yang punya berlakunya kejadian yang disampaikan ataupun ditokok tambah. Jadi umat sebagai saksi, jadi umat perlu clearkan benda ni dan juga menjadi satu versi dan tidak ada banyak versi yang akan disampaikan sehingga ke generasi seterusnya, sehinggalah umat balik ke Malaysia dan nanti cerita tu akan disambung lagi. Jadi menabur fitnah. Jadi Abang terpanggil untuk menjawab tentang status tu. Jadi mungkin pada malam ni ada yang tadi macam Ustaz Firdaus kata, perlu tak mana sebutkan status tu. Sebab tak adil, ada yang baca, ada yang tak baca. Jadi kalau boleh nak abang bacakanlah keseluruhan status tu. Boleh? Boleh. Okey, status yang ke 24 November 2014. Abang baca suara. Ini tak cukup tambah. Ini memang status copy terus daripada Facebook Cabak Leong. Telah anda sebutkan semalam. Ini status kedua, status pertama pada 23 November. Telah anda tahu maksud baca status yang pertama dulu? Baca. Okey. Status yang pertama 23 November. Ada satu kumpulan di Mesir, khususnya di Tanta, mendakwa dia jemaah Islam, tapi menggunakan pendekatan memutarbelitkan sejarah, menceritakan sejarah yang penuh dengan pembohongan. Perkara ini berlaku saban tahun. Adik-adik baru yang datang terus ditipu dengan sejarah yang telah direka dan ditokok tambah. Adik-adik jangan tertipu dengan kumpulan ini. Setiap cerita dan sejarah yang antum dengar, kaji dulu supaya anda tidak tertipu. Kumpulan yang menggunakan wasilah menipu, hanya semata-mata nak tarik madunya, bukan jemaah Islam. Islam adalah ajar kita, matlamat tidak menghalalkan matlamat tidak menghalalkan cara. Bertaubatlah wahai mereka yang terlibat dengan perkara ini dan kembali bersatu dengan kumpulan yang pertama ditubuhkan. Jika benar kesatuan yang kamu mahukan, maka bubarkan kumpulan kedua yang menjadi penyebab berpecahnya kesatuan di bumi Tanta ini. Maaf jika ada yang terasa. Demi kesatuan atas nama Islam, saya terpaksa mengatakan yang hak. Jadi ini status yang pertama. Jadi masa tu awak jadi masa tu awak Hello. Jadi hello. Macam dia. Jadi masa tu bila awak baca status tu, jadi Ustaz buat status secara general lah. Jadi awak macam tak faham lagi sejarah apa yang cuba Ustaz sampaikan sebab lalu umum, tak dijelaskan secara spesifik. Jadi bila esoknya status kedua pada 24 November 2014, telah anda sebut malam bahawa ada kumpulan yang mendakwa mereka jemaah Islam tapi membuat cerita palsu untuk menarik mad'u. Anda cakap macam tu kerana masa anda jadi pengerusi di PNP sebelum ni, ada dua pelajar baru datang berjumpa dengan anda kerana nak berbincang perkara penting, kata mereka. Setelah kami berjumpa, dua pelajar baru tersebut datang untuk kasihkan cerita yang mereka dengar dari kumpulan tersebut. Antara cerita palsu yang mereka adalah, yang pertama, kumpulan tersebut mengatakan DPMP menggunakan polis untuk serbu markas mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kumpulan tersebut menyatakan pihak DPMP memanggil pihak polis untuk menangkap pimpinan kumpulan tersebut. Bahkan diceritakan pimpinan tersebut digali oleh pihak polis. Yang kedua.
Dan ketiga, satu mesej dari seorang pimpinan di PNP yang tersalah hantar pada wakil kumpulan tersebut dijajah setiap tahun dengan mengatakan mesej yang teruk sehingga tak mampu untuk dibaca. Dalam kurungan diperkut tambah isi kandungan mesej tersebut tanpa menceritakan kenapa mesej tersebut terputus. Kisah atau cerita ini diceritakan dengan penuh perasaan. Kisah atau cerita ini diceritakan. Kisah dekat diundang. Kisah atau cerita boleh terus Kisah atau cerita ini diceritakan dengan penuh perasaan dan linangan air mata walaupun cerita ini adalah palsu. Saya harapkan cerita palsu. Tukar pula. Sudah, abang jangan boykot dah cakap ni. Kisah atau cerita ini diceritakan dengan penuh perasaan dan dengan air mata walaupun cerita ini adalah palsu. Saya harapkan cerita palsu dan fitnah ini tak diceritakan pada tahun ini agar mulut-mulut yang sebarkan berita ini tak dapat dosa yang berterusan sehingga hari kiamat. Sekiranya berlaku juga atau dah berlaku, ana harap adik-adik baru jangan tertipu. Ana harap terus je. Ana harap adik-adik baru jangan tertipu. Madukan lagi. Ana harap adik-adik hello. Ana harap adik-adik baru jangan tertipu. Selidik dan kaji sehingga kamu jumpa kebenarannya. Tak ada dalam Islam yang membenarkan penipuan dan fitnah untuk mencapai hadaf mereka inginkan. Kepada mulut yang bercerita minta bertaubat dan minta maaf kepada yang terlibat dalam fitnah ini. Dosa dengan Allah itu Maha Pengampun. Dosa dengan manusia faham jelas. Maaf jika terasa saya sebut perkara ini agar fitnah dan kesatuan ini tak berlaku dan kebenaran dapat dirasai pada semua pihak. Ayat lalang dengar. Hello. Ayat baik je lah. Kena ulang balik ayat baik. Dosa dengan manusia faham jelas. Maaf jika terasa saya sebut perkara ini agar fitnah dan kepasuan ini tak berlaku. Kuat sangat suara. Tadi tak dengar. Sekejap suara Ahmad pula. Aisyah. Okey. Salam. Okey, kita teruskan. Okey, saya sebut perkara ini agar fitnah dan kepalsuan ini tak berlaku dan kebenaran dapat dirasai pada semua pihak. Jadi bila Ustaz Firdaus buat status ni, jadi orang bila baca status ni ni maksud dalam tiga perkara ni ditujukan kepada masa tu media Mesir lah kan. Dan Abang Mat terlibat secara langsung lah dalam tiga situasi yang berlaku ni. Dan seterusnya Abang PM lah Ustaz Firdaus kan. Tanya Ustaz Firdaus kan, khabar apa semua. So tanya Ustaz, apa maksud Ustaz tentang status ni, siapa yang Ustaz nak tuju apa semua kan. So bila kami bincang, Abang kata Abang kurang setuju lah kalau Ustaz buat status ni. Ustaz kata sebab ni cara terbaik supaya orang ramai tahu apa yang berlaku dan fitnah yang disebarkan. Itu stand Ustaz lah. Orang kata
kalau bagusnya kalau kita boleh duduk berbincang, Ustaz dapat dengar daripada Anas sendiri sebagai saksi, dan Ustaz pun masa tu ada, sebab Ustaz pun yang mesti Ustaz pun ada bersama dengan Ustaz lain, mesti pengurusi Ustaz Zulmi dan timbalan Ustaz Amin lah, Ustaz Amin yang mesej tadi dan Bapak Habib. So kita nak tanya Ustaz Firdaus apa tentang servis ni. Lebih baik kita duduk berbincang, dan bila kita bincang daripada keputusan perbincangan, sebab Ustaz dah dengar daripada dua-dua pihak apa yang dah berlaku. Sebab orang Masli pun tak tahu pun bahawa ya Ustaz Amin tersalah hantar mesej tu. Jadi kurang adil juga. Jadi kena dengar dua-dua pihak. Bila dengar dua-dua pihak, baru kita buat status ke secara public ke untuk orang lain tahu. Lepas tu dalam 3-4 hari ni tu Ustaz Firdaus PM balik, dia beritahu setuju untuk berbincang. Jadi awak alhamdulillah, baguslah itu. Jadi Bapak beritahu Ustaz orang kata Ustaz kata cadangan Ustaz bukan kita buat record, bukan secara tertutup, kita buat secara terbuka, open discussion. So Mak kata lebih bagus lah, sebab kebiasaannya Mak berbincang daripada pihak start kepimpinan, ramai yang tak tahu. Macam Mak bincang dengan Azhar sebelum tu lagi, masa dengan Ustaz Hadi perbincangan dengan Abang Zul ada sekali, Ustaz Hilmi ada jadi perbincangan ramai yang tak tahu. Jadi sebaiknya kalau kita boleh buat open discussion, ramai yang boleh tahu tentang kebenaran apa yang berlaku sebenarnya dan sebalik yang berlaku. Jadi untuk okey, seterusnya bila Ustaz dah setuju, jadi buat open discussion lah. Open discussion kita akan ceritakan satu persatu. Pertama berkenaan dengan kumpulan tersebut mengatakan di PNP menggunakan polis untuk serbu markas mereka. Jadi ini adalah statement yang Abang Mak akan nafikan lah. Sebab kumpulan tu senang cakap MM lah kan. MM mengatakan di PNP menggunakan polis untuk serbu markas mereka tu masukkan Asia. Betul tak? Jadi Abang kena tanya Ustaz tu lah. Yang Ustaz Ustaz tu maksudnya markas tu SC, kumpulan tu adalah MM. So memang tak ada polis pun, dan memang masa tu pun memang Abang Mak pun kalau ada pun Ustaz yang datang SC bukan nak serbu. Mungkin nak jumpa Umi duduk bawah SC, nak bincang dengan Umi. Sebab masa tu ada juga Ustaz di PNP yang kerja dengan Umi. So statement ni salah. So lepas tu tak ada pula, jangan pula ada versi kata oh ni statement ni betul. Tak, jangan ada fitnah. So kena clear benda ni. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kumpulan tersebut mengatakan pihak DPMC memanggil pihak polis untuk menangkap pimpinan kumpulan tersebut. Pimpinan kumpulan tersebut maksudnya anak. Oh, dia bagi beritahu pimpinan. Saksi ada sini? Tak ada. Ya, tak ada. Okay. Kalau ada saksi lebih bagus kan? Yang jumpa Ustaz Firdaus tu, baru kita tahu dia belah pihak macam mana kan? Bukan Ustaz Firdaus timbul-timbulkan isu ni. Bahawa ada saksi yang mengaku bahawa dia yang jumpa Ustaz Firdaus, dan Ustaz Firdaus buat status ni. Bukan tiba-tiba Ustaz Firdaus mimpi apa semua, buat status kan? Tidak, bukan kan? Jadi benda ni tidak. Betul. Okey? Kumpulan tersebut kata pihak DPMP panggil pihak polis. Jadi masa tu bahkan diceritakan pimpinan tersebut 3 hari pula. Dahsyat kita ni oleh pihak polis. Jadi yang betulnya masa tu 3 orang ustaz. Ustaz Alun Zahidi seorang. Betul tak? 4 orang. Orang ingat? Orang ingat Ustaz Alun Zahidi dengan Ustaz Amir. Siapa lagi Ustaz? Ni, Ustaz Zahidi. Ustaz Ilyas. Ustaz Said. Ustaz Sulaiman pula. Banyak bersih jadinya. Betul. Ni anak tengok daripada blog penulis sendiri lah, Ustaz Zulmi, atau balik boleh buka blog Fairuz Janianji. Awak tahu? Ustaz Alun Zahidi pun ada, boleh beritahu. Tapi yang tahu ada 4 orang lah. Ustaz Alun Zahidi,
Ustaz Allahumma salli ala Muhammad, Ustaz Syed, Ustaz Mustafa dengan Ustaz Ilyas. Masa tu dia pengurusi di PMT masa tu. Di unit dakwah masa tu. Di unit dakwah masa tu. Betul ke Ustaz Zaidi? Ustaz Al-Zaidi angkut betul lah. 4 orang. Orang yang Ustaz Al-Zaidi. Ustaz Al-Zaidi kena dengar tangga. Dah boleh. Susah lah Ustaz Al-Zaidi ramai. So masa tu Ustaz Al-Zaidi yang ketuk pintu. Ketuk pintu Ustaz Muhammad Kauman. Betul tak? Yang ketuk pintu Ustaz Al-Zaidi kena mari depan lah. kita nak clear terus lah, betul. Sebab saksi ada. Mari depan terus lah tanya. Pasal Ustaz Al-Zaidi Ustaz habis tu saja kan. Jadi ada saksi mudah sikit. Kau bagi kosong sikit kan. Bagi saksi. Kalau promo terus kan, kalau siapa nak berbekam, Ustaz Al-Zaidi ada. Waktu berbekam tu kena PM lah. Nama Facebook Alon Zaidi. Maaf Ustaz. Sebab kita nak clear terus lah. So masa tu yang ketuk terusan boleh? Yang ketuk pintu Ustaz ke? Ketuk pintu Oman masa tu. Masa tu anak duduk Muhammad dulu. Ustaz? Betul lah. Ustaz Alon Zaidi. Betul lah yang orang masih ingat aja. Ketuk. Tak adalah kuat sangat sampai nak letak-letak kan. Ketuk pintu biasa kan. So bila ketuk pintu Ustaz Muhammad buka pintu. Lepas tu Ustaz kata Ustaz Zulhilmi dah ada dekat pejabat polis. Ustaz Sulaiman. Ustaz Sulaiman ada. Ustaz Sulaiman ada dekat pejabat polis. Dan polis panggil Abang Mat untuk minta keterangan. Betul Ustaz? Betul. Kalau tak betul cakap Ustaz. Kita bagi mic Ustaz. Bagi boleh tak? Mudah sikit. Boleh Ustaz. Okay, terus kan? So jadi masa tu Ustaz kata ada polis yang SB lah, yang dia kata nak jumpa Abang Mat. Sekarang Ustaz Sulaiman dah ada dekat sana. Dan dia kata jom kita pergi ke sana. Lepas tu orang kata okey boleh dah Ustaz. Ustaz tunggu bawah. Sebab masa Abang Mat masa tu Dato' Jami'ah ada dekat LX, Umi nak ke LX. Jadi Abang pun ambil blazer masa tu. Nak turun, Ustaz kata Abang kata tunggu bawah Ustaz. Tu Ustaz kata okey betul Ustaz. Betul. Jadi bila rumah turun bawah sekali dengan Ustaz jumpa Ustaz lah. Masa tu 4 orang yang Ustaz Ustaz Firdaus sebut tadi. Jadi masa tu Abang Mat bagi tahu kat Ustaz. Abang kata Ustaz Abang Azhar ada dekat AC. Jadi Abang Mat nak kalau boleh kita ajak Umi sekali kan, senang cerita kan. Kita ajak Abang Mat ambil Abang Azhar kat AC. Ustaz tunggu dekat akhir lorong Oman tu, ke hujung cabang. Jadi bila Abang Mat pergi kat AC, ambil Abang Azhar. Lepas tu nak bawa Umi sekali, Umi pun turun kat AC. Lepas tu kita orang pun naik Abang Azhar ke hujung jalan tu. Tapi sampai kat hujung jalan tu Ustaz ada lah. So macam mana Ustaz? Masa tu ke Ustaz di mana ke? Anak pun tak juga. Sebab lepas tu awak tunggu Ustaz kat mana? Sebab lagi jadikan ibu polis. Jadi orang tahu lepas tu kita pun balik pergi ke LX lah. Sebab ada Dato' Jami'ah nak jumpa kan. Kalau boleh Ustaz Al-Zaidi cakap sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai moderator saya bagi 2 minit. Yang beritahu untuk tunggu je. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang beritahu tunggu tu, saya ingat anda dia tak beritahu lah. Sebab waktu anda tahan Abang Mat untuk naik ke Imarah AC, untuk Imarah Oman,
sebab dia naik kelang kabut dulu. Jadi tak ada orang kata putus daripada Abu Mat sendiri lah masa tu. Dan ada 4 orang wakil. Ingat benda tu dah habis lah, maknanya tak ada respon daripada pihak Medik Mesir sendiri. Jadi lepas daripada tak ada respon tu, lepas dalam setengah jam lepas tu yang mesej Ustaz Amin sampai pada Puan Siti. Mesej yang tu lah yang diwar-warkan oleh saksi lah. Dan masa tu Ustaz Amin dan Ustaz Sulaiman telah di brainwash ataupun dah di ialah kalau kasar mati hamun lah oleh pihak Amdaulah, sebab dah ambil masa Amdaulah lebih kurang dalam setengah jam. Sebab benda tu yang setawan lah, seingat anak lah sampai hari ni dah dimau'ik di peringkat DPMT dan juga Medik Mesir untuk diperbincangkan di pejabat Amdaulah di Jawazat. Kan ada pejabat besar tu di situ lah. Tapi sebab tak datang, jadi mangsanya 2 orang tu lah, Ustaz Sulaiman dan Ustaz Amin. Oleh kerana Ustaz Sulaiman ni orang kata berwatakan wali, dia lembut dah sikit. Dia Ustaz Amin ni cepat panas. Cepat panas, mesej tu pula sepatutnya hantar ke Ana, marah ke Ana. Sebab masa tu Ana pegang ketua Hizbah Kontor, dan Ana lah yang bertanggungjawab di peringkat DPM untuk memanggil Abang Mat dan juga Puan Siti masa tu. Sebab tak ada respon daripada Medik Mesir, jadi ingat benda tu dah habis. Jadi Ustaz Sulaiman dengan Ustaz Amin pun baliklah kan? Dan benda tu tergantung setakat tu saja. Yang saya ingat Ana lah. Cumanya cerita-cerita tambahan tu, Ajinomoto lebih tu dia peringkat tak segini lagi. Tak ada, maknanya dia peringkat DPM. Seingat Ana dalam blog pun tak ada tulis topik tambah. Hanya itu sahaja. Hanya yang Ana ingat 2 orang wakil pada DPM dimarahi oleh bukan pihak Amdaulah, oleh Amdaulah sendiri, oleh Ketua Polis Gharbiah peringkat Tonton, Ketua Polis lah. Dan Ana ni lah, Ana sebutlah sikit lagu senior lah, kita tahun last lah berada di Mesir. Jadi siapa nak pegang tu boleh lah mana balik. Untuk makluman untuk peringkat Amdaulah sendirilah. Peringkat Amdaulah Ustaz Firdaus mungkin lebih makruf daripada Ana. Sebarang orang kata mamik ataupun masa yang kita ambil, kalau kita tak jaga betul-betul, silap-silap wakil kita tu boleh masuk ke penjara lah. Tu peringkat Amdaulah. Tapi oleh memandangkan kita mempunyai link yang kuat dengan pihak polis Mesir, jadi hanya dimarahi lah, tapi marah dengan tahap yang teruk. Itulah untuk kes tu. Untuk kes masa tu untuk penubuhan Medik Mesir. Seingat Ana lah untuk tu. Wallahualam. Untuk setakat ni lah. Sebab ni perang kedua. Terima kasih kepada Ustaz Zaidi. Itu cerita sebenarnya. So jadi pasti tak ada takut tambah lah. Maksudnya macam-macam cerita Ajinomoto dan sebagainya lah. Jadi settle lah. Yang kedua tentang settle tu, mana mungkin mungkin silap faham sebab mungkin Ustaz tak dengar ke. Masa tu kan kalus kan. Mungkin sebab anak tersebut slow ke apa, kita nak tunggu tempat tu. Mungkin Ustaz sebab anak kalau sebab lagi ke LF, justru dia ambil Abang Zah, Ustaz tunggu, mungkin Ustaz tak dengar masa tu. Jadi Ustaz masa nak balik daripada ni, ambil Abang Zah dekat SC, tengok Ustaz ada. Jadi macam kata nak pergi tadi. So kita orang pergi ke LF masa tu. Okey, yang tu kedua lah, settle. Yang ketiga berkenaan dengan mesej daripada seorang pimpinan di PNP tu, Ustaz seperti yang diberitahu tadi lah. Jadi Abang Mat tak boleh nak baca keseluruhan mesej, tapi yang diminta kebenaran oleh Ustaz Amin sendiri, dan tidak ada buku tambah seperti yang disebut oleh Ustaz Firdaus tadi lah berkenaan tu. Tapi mesej ni apa, kami telah berbincang dengan pihak masa tu pihak ME datang. Masa tu seingat Abang Mat, kalau Zul ada masa tu. Ada Zul hilang. Tu ada belakang. Sana. Tak. Kita bincang kat Pak Izzah dulu. Kan? Sekarang Ustaz Faizul, Zul ada bilik masa tu. Jadi Abang Mat wakil seorang, dan juga Ustaz Zuhimi dan Syed Ahmad pengurusi di PNP. Orang sebagai wakil MM sebab masa tu pengurusi MM. Bincang kat Pak Izzah tu daripada dengan masa tu ada wakil ME sekali. Bincang dan juga isu sepatutnya. So, kita tinggalnya, itu cerita pasal mesej tu lah. So, dalam perbincangan itu pun disebut tentang mesej tu. Ustaz Faizul ada tak silap? Bincang pasal mesej tu. Mesej tu memang tersilap dan kami faham sebab kami dengar
apa penjelasan seperti mana Ustaz Firdaus beritahu tadi, penjelasan itu telah tersilap hantar mesej. Tapi masa itu Awang Mak pun telah bagi tahu tentang perkara ni pada Umi, sebenarnya tersilap hantar mesej. Tapi sebabkan Umi ni dia mungkin terasa kecil hati sebab mungkin anak-anak lah, peringkat anak-anak kan, sebab pelajar-pelajar lagi, Umi lebih tua kan. Mungkin Umi rasa walaupun tersilap, Umi tak terasa benda tu tersilap mesej, mungkin nak tuju terus kepada Umi dan sebagainya. Dan Umi rasa Darul Azhar tak sepatutnya cakap macam ni, bahasa macam ni, tak menghormati orang lebih tua dan sebagainya. Itu daripada side Umi lah. Umi cuma sampaikan apa yang Umi rasa lah. So macam tu je mesej dia, tak ada yang perlu tambah lebih lah. So tu dia lah. Sekarang ada yang okay. So Muhammad terpanggil lah sebab Ustaz Firdaus beritahu supaya kita ni tak, bahasa ni tidak disampaikan seterusnya. Jadi Abang Mat sebagai saksi untuk clearkan benda ni dan tidak ada fitnah dan perkara yang ditambah tambah selepas ini lah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Daripada apa yang Abang Mat cerita, Along Zahidi pun dah sebut. Sekarang ni kita dah dapat satu penjelasan yang jelas. Okey, kita dah dapat satu penjelasan jelas. Itu cerita dia. Mesej tolong jangan tukar tampuk hanya mangkuk air je. Kalau ada tak, benda tu memang salah, tapi yang menambah tukar tambah itu lagi salah. Yang tukar tambah itu lagi salah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadinya semua kena faham. Sekarang ni Dr. Mat Zaman telah nafikan dua perkara tu memang tak berlaku. Tetapi macam mana cerita ni boleh tercerita? Itu persoalan dia lah. Abang Mat kata memang itu tak berlaku tak ada pun polis rebu, tak ada pun digari. Betul Abang berkaitan dengan mesej tak ada tukar tambah. Betul? Tapi yang diceritakan Mangkuk Ayun dan ada lagi yang Puan Siti tak mampu nak baca. Sebab tak mampu lah nak baca. Padahal Mangkuk Ayun tu je, tak ada orang yang lain. Nampak tak? Faham tak apa yang anda nak sampaikan ni? Sebab Puan Siti dia sebut, dia cerita kepada, sebab anda yakin ni ramai yang dengar kat sini 3 generasi. Jadi macam ni lah. Oleh kerana perkara tu betul tak berlaku, jadi sekarang ni anda nak Dr. Abang Mat pun banyak kali minta kat anda tolong minta bagi saksi, tolong bagi saksi. Jadi hari ni anda nak anda ada saksi yang khusus, tapi anda tak nak lah bagi tahu, anda nak rahsia nama dia. Sekarang ni anda nak minta secara jujur yang ada dekat sini ikhwah dan akhwat. Siapa-siapa yang pernah dengar cerita yang dia lain versi, sama ada di sama ada sama ada polis kepung, mesej tak mampu dah Puan Siti baca, yang pernah berlaku perkara ni, anda minta untuk sama-sama yang ada dalam ni, kalau dengar daripada Puan Siti sendiri, anda minta untuk bangun nak untuk jadi saksi. Untuk bangun je lah, untuk bangun terus, boleh? Yang mana tak dengar, duduk di belakang duduk. Jadi anda nak minta ikhwah dan akhwat yang mana pernah dengar cerita ni daripada Puan Siti sendiri, ataupun daripada mana-mana pihak, daripada Ikram ataupun MM, minta bangunlah untuk sebagai saksi. Dan anda minta sahabat-sahabat, perkara pertama, jangan jadi saksi palsu. Kalau betul-betul dengar je bangun, kalau tak dengar jangan bangun. Itu yang pertama. Yang kedua anda minta kepada sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Taala sekalian, kalau siapa-siapa pernah dengar tapi dia tak mengaku, yang ni anda tuntut dekat akhirat. Siapa-siapa pernah dengar tapi tak mengaku, Allah Taala tahu, anda tuntut benda ni dekat akhirat. Jadi sebab nak jahkan kebenaran itu amat penting. Jadi siapa pernah dengar, anda minta bangun. Yang betul-betul ingat yang betul-betul ingat, dan juga yang memang kalau ada recording lagi bagus. Umi jaga macam mana. Sebab dalam Islam recording dengan 4 saksi lebih diutamakan lah. Baik. Senang. So siapa nak bercakap nak bercakap sebagai wakil saksi untuk dengar bila apa Umi cakap secara keseluruhannya. Ada wakil? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ana ni lah daripada batch Razors, maksudnya sampai tahun 2012.
Maksudnya terakhir apa ni benda ni disampaikan. Sebelum tu saya bagi masa sedikit. Cumanya di versi yang anda dengar lah. Dan pada versi ini diceritakan pada malam Cultural Day. Semua ingat Cultural Day? Bencana lah. Cultural Day dalam masa kita orang Mesir sampai. So malam tu kata ada benda kat AC. Kita orang balik lah. Kita orang balik di AC. So rupanya ada benda-benda ni disampaikan lah. Dan insyaAllah anda yakin bencana dengar benda ni. Kalau anda dengar, tak tahulah kalau orang lain tidur. Allah akan. Ini saksi utama wakil saksi kedua. Sebab kita tak boleh nak judge pada saksi utama je kan. Sebab takut dia tidak dengar ataupun dia ingat tak ingat. Jadi masalah je kan. Tak boleh pegang pada dia. Ada saksi kedua, wakil saksi kedua untuk cakap betul tak apa yang cakap, ataupun ada penambahan, ataupun ada kekurangan daripada situ. Ada kawan ke yang dengar? Apa yang Umi ceritakan, yang Syarif nak, mungkin Syarif cakap salah ke, nak tambah bila, waktu bila, pukul berapa, dan siapa yang hadir. Betul. Betul, siapa? Yang bangun tadi adalah daripada wakil, daripada bangun tadi. Betul. Mungkin ada syaitan Bismillahirrahmanirrahim. Medan Hasan. Kita kena dengar. Okey. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad. Okey. Seperti yang para sedia maklum, anda adalah anak bangsa kan. Cik Safia Minta Hamidi itu adalah ayah anda. Dan anda mengikut bangsa ke Musura, ke Ponta, ke Iskandariah dan juga ke Kahira. Dan kebanyakan muhafazah yang anda ikut, benda ini diceritakan. Anda tahu sebab pada ni kalau anda berdiri kat sini, benda ni akan sampai kat rumah walaupun anda tak beritahu. Ayah anda mana memang Allah Muhammad memang marah kalau anda datang pada malam ini. Mak ayah anda memang marah kan? Tapi anda datang pada hari ini untuk sahabat-sahabat tahu akan kebenaran dia kan? Kalau ada sahabat-sahabat masih lagi tak clear kan, tak clear, tak nak bangun, Allah akan tuntut di akhirat. Yang ini saya membenarkan apa yang dikatakan oleh Ustaz Firdaus selama beberapa generasi. Maksudnya tiga status tu cerita spesifik ada Gari, Kasebu. Ya. Betul. Dan yang bersih. Yang bagat dengar bersih macam mana? Ada Gari, Umi Disebu, polis datang. Yang di Gari ada tak Umi sebut? Yang di Gari Umi sebut tak? Wallahualam. Anda tak berani? Okey, anda tak berani. Cuma je nak kata benda ni tak, disebut. Tak, maksudnya disebut atau tidak? Untuk di Gari tidak. Tidak. So sebab Ustaz Firdaus tulis 3 hari. Jadi bersihnya bersih lain lah. Maksud yang tiga tu, mesej tu Umi sebut macam mana? Cara Umi sebut Allah Sudah Muhammad. Untuk mesej tu ditambah lagi lah. Bukan setakat mangkuk ayat. Ni saya pasti. Yang Megat dengar apa yang ditambah? Yang Umi tambah? Bukan setakat mangkuk ayat. Yelah, apa yang ditambah? Yang Megat dengar lah. Yang sebab tu orang kata yang saksi ni perlu ingat. Kalau dia dengar dia bagus. Sebab situasi tu sebab saksi masa dia ada dalam majlis tu. Okey. Kalau dia dengar pada orang lain, dia saksi. So apa yang ditambah? Okey. Terima kasih Muhammad. Okey. Yang pertamanya perempuan sihat. Okey, dilambak. Saya tak nak cakap sebenarnya, tapi abang minta kan. Okey, perempuan sihat. Mesej tu Umi kata perempuan sihat. Ada sebut. Okey. Dan mangkuk ayun kan. Puan Siti cerita. Cara Puan Siti mula lah cakap kan. Dan pada Malaysia perlu pelik lah. Kenapa Abang Pat dengar dan dia pergi kan, tapi dia pun tak malam. Wallahualam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni macam ni. Sekarang ni saksi dah ramai. Sebab kebanyakan ni semua dah bangun. Okeylah, kalau kata Gari tak ada, tak apalah, Gari tak ada. Okey, Gari tak ada. Tapi yang pasti polis serbu tu ada. Betul. Polis serbu tu ada, betul. Dan fitnah ni maksudnya berlaku lah. Boleh abang? Yelah, sekarang ni saksi ramai dah bangun. Kita nak suruh bangun sekali lagi. Okey. Okey.
Jadi nak dua orang lagi saksi yang betul sebut pasal polis ada pernah serbu dengan mesej tu. Sekarang ni Gari sebab dah dua orang kata tak ada, tak apalah. Gari tu tak ada. Semua clear Yang pasal Gari tu tak ada, okey. Tapi kalau ada juga wallahualam. Tapi sekarang ni setakat kata tak ada. Boleh tapi siapa yang ada dua satu lagi tu berkaitan dengan mesej dan juga dengan serbu boleh minta dua orang lagi untuk jadi saksi. Kalau boleh kita nak cepat sikit sebab kita ada round kedua. Boleh tak saksi? Minta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu ini insyaAllah. Nak batch pada tahun 2010 Persiah yang datang. Pada waktu tu berlaku penceritaan ni berlaku pada waktu KSC tu lah. Sejak satu malam tu. Dan waktu tu tak tahu apa yang berkenaan pasal apa, sama ada pemilihan exco ke apa. Tapi memang waktu tu memang ada Umi Puan Siti, dia menceritakan perkara yang diceritakan tu. Cumanya ini Ana tak nak tunggu tambah. Tapi Ana cerita ni apa yang Ana ingat dan apa yang Ana rasa memang itu yang dia cakap. Sebab bila mana kita dengar sendiri, kita sebagai pendengar, bila kita dengar tu betapa teruknya ustaz-ustaz PNP yang handle masalah tersebut. Tu yang Ana dengar. Okey, yang pertama berkaitan dengan mesej serbu makan. Okey, serbu makan tu bila Ana dengar yang diceritakan oleh Puan Siti, yang mana ada polis yang mana ustaz-ustaz di PNP bawa polis lah untuk pergi tarik Abang Mat lah, bawa pergi ke kepala polis. Itu yang Ana dengar. Anda yakin rasanya mungkin ada, mungkin ingat-ingat lupa ke, mana yang ingat lupa? Umi ada sebut tarik. Dalam satu perjumpaan kepada pelajar. Yalah, Umi ada sebut tarik atau Ustaz ada ajak Abang Mat. Betul. Tak ajak, tapi dia cakap tarik.